walaupun you kerja cleaner, tapi kalau saya pun, saya ni kerja yang macam apa, kerja yang japa jusa ke apa kan, saya tak sanggup pun nak sapu, saya pun tak sanggup kan. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat berpuasa. Okey, hari ni dah masuk hari ke berapa? Dah lebih seminggu kita puasa kan. Tapi hai Kak Ilah. Kak Ilah. Okey, Kak Ilah, okey tak suara saya? Dengar tak? Okey, hari ni kita dah masuk, dah lebih seminggu kita puasa, dah masuk hari ke-9. Tapi bagi saya sangat cepat masa berlalu kan, macam tak sedar. Macam sekejap je tiba-tiba dah hari ke-9 dah. Sekarang dah baca juzuk ke berapa dah Quran, macam baru je start kan. Okey. Okey, so insya-Allah hari ni saya nak share sikitlah pasal jurnal kesyukuran. Okey, jurnal kesyukuran ni untuk macam dia untuk setengah orang dia mungkin benda yang asing, okey, mungkin benda yang tak pernah dengar pun sebelumnya. Apa benda kesyukuran, perlu ke jurnal tu kan? Okey. Okey, saya sendiri pun sebenarnya baru je buat benda ni, baru je tulis pasal benda-benda syukur ni. Sebelum ni memang tak pernah lah. Okey, dah hidup 20 tahun kat dunia ni pun saya baru belajar sejak saya join Shaklee lah. Sejak join Shaklee, saya belajar pasal jenis kesyukuran ni. Kalau dulu memang tak pernah menulis, tak pernah just simpan dalam kepala. Okey, aku bersyukur kan, macam tu. Okey. So sebenarnya perlu ke tak buat jenis kesyukuran ni? Perlu ke tak? Okey, bagi saya sendiri sebenarnya benda ni tak wajib pun kan. Bukannya wajib you kena tulis benda tu. Okey. Tapi bagi saya sendiri saya rasa sangat perlu. Okey, sangat perlu sebab kita tahu kan, Allah dah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. Apa dia punya translation dia, jika kamu bersyukur, aku akan tambahkan nikmat kepadamu, tapi jika kamu kufur, azabku amat pedih. Okey, tapi kita tahu yang kita bersyukur ni ada 3 cara kan untuk bersyukur, iaitu melalui hati, melalui lisan dan melalui perbuatan. Hati kita tu kita cakap, oh aku syukur dengan apa yang berlaku hari ni. Sebetulnya aku syukur dengan apa yang aku ada, aku syukur dengan nikmat Allah semua. Melalui lisan saya cakap terima kasih, alhamdulillah. Okey, sebenarnya terima kasih kepada manusia pun adalah salah satu tanda bersyukur. Orang yang tak pandai berterima kasih kepada manusia, sebenarnya dia tak pandai bersyukur. Okey. So sebenarnya saya baca buku ini, buku The Magic ni, Secret Series kot, macam tu. Okey, buku Magic ni dia ada banyak series dia lah. Okey, ada Magic, ada apa lagi, tapi saya baca ni buku ni satu lah. Okey, dalam Magic ni sebenarnya dia apa ni, walaupun dia punya tebal macam ni, dia punya buku dia, tapi sebenarnya dia ajar kita untuk bersyukur, untuk betul-betul feel yang kita syukur. Sebab tu saya sendirilah, saya rasa memang kita perlu tulis kesyukuran kita, apa yang kita syukurkan kita perlu tulis. Sebab bila kita tulis, kita akan lebih fokus. Kita fokus dan kita feel benda tu. Berbanding dengan kita simpan kat kepala otak je. Okey. Contohlah kita nak keluar rumah, kita cakap dalam hati kita, simpan kat kepala, cakap aku bersyukur hari ni sebab aku ada MyV, untuk bergerak sana sini senang kan. Senang nak bergerak sebab aku ada kereta MyV, so aku sangat bersyukur. Lepas tu bila kita keluar, tengok kat luar orang ada BMW X6 contohnya, kenapa dia ada macam bestnya kereta dia kan, macam bestnya, kita dah lupa dah kita punya kesyukuran tadi tu kan. Betul tak? Betul, ada tak yang macam saya? Ni saya cerita saya punya pengalaman sendirilah. Okey, bila kita tak fokus, tak feel dengan kita punya kesyukuran tu, kita senang nak deviate, kita senang nak
senang nak tengok orang lain punya nikmat, orang lain punya kepunyaan orang lain. Kita lagi senang nak rasa, alamak dia ada benda tu, aku tak ada pun benda tu kan. Macam Tuhan tak adil lah, tiba-tiba keluar macam tu pula kan. So bila kita tulis, kita akan jadi lebih fokus dengan apa yang kita ada. Sebenarnya kan bukan senang tau nak tulis jurnal kesyukuran ni. Bukan senang. Kita cakap senang lah kan. Kalau bercakap macam, aku bersyukur benda tu, aku bersyukur benda ni, aku syukur aku ada apa-apa kan. Tapi bila kita suruh tulis, tulis 5 kesyukuran hari ni. Krik kan. Macam nak tulis apa. Macam tak tahu apa nak tulis sebenarnya. Kita bukannya hitung kesyukuran kita kan, hitung apa yang kita ada. Jadi bila kita tulis, kita akan lebih fokus dan kita akan nampak sebenarnya, kita akan nampak apa yang kita ada sebenarnya, apa yang kita dah dapat sebenarnya. Itu point dia untuk tulis apa yang kita syukurkan. Okey, berbanding kita main ingat je ini. Dan bila kita buka balik, contohnya macam kita dalam kesedihan kan, sedih sebab tak dapat apa-apa contohnya. So kita buka balik kita punya journal tu, kita nampak balik, aku pernah ada benda ni, Allah syukurnya sebab aku pernah dulu aku pernah tulis kan, so aku ada benda ni. Banyaknya Allah bagi kat kita sebenarnya. Okey, tak banyak yang perlu tulis, macam tulis 5, 10. Okey, kalau you boleh tulis sampai up to 50, sebenarnya memang kita tahu banyak sangat kan. Kita nak tulis satu-satu memang sangat banyak. Tapi bila kita tulis, kita akan lebih fokus dengan apa yang kita ada. Okey, contohnya kita nak tulis fizikal kita yang sempurna kan, ada mata yang cantik, mata yang boleh melihat. Nak cerita pasal mata tu pun mungkin dah 10 ayat dah cerita pasal mata je, memang banyak sangat. Tapi bila kita tulis, contohnya kita nak tulis pasal mata kita je kan. Okey, mata aku bentuk dia bulat, cantik, lepas tu boleh melihat dengan terang kan. Ada orang tak ada mata, tak boleh tengok pun kan. Ada orang tak ada kepayaan untuk melihat. So kita nak tulis pasal mata kita tu pun dah berjela dah, memang banyak sangat. So memang banyak benda kita boleh tulis. Tapi saya nak share yang dalam buku ni, dalam buku The Magic ni, apa yang kalau macam kita tak ada idea lah kan, tak ada idea nak tulis. Ada duit RM1 dalam ni. Syukur ada duit. Okey, ni adalah saya punya saya punya tabiat. Dari dulu saya punya tabiat ialah saya suka simpan duit dalam buku. So bila membaca jumpa duit. Kadang-kadang memang betul-betul tak ada duit kan. Betul tak ada duit. Ya Allah, masa student dulu. Betul-betul tak ada duit kan. Lepas tu tiba-tiba terlintas nak baca satu buku tu. Dan buka buku ada duit kat dalam. So alhamdulillah, syukur. So ni boleh simpan kat luar. Dah jumpa dah. Okey, so dalam buku ni dia bagi idea. Dia bagi idea apa yang kita nak syukurkan. Okey. Hai Min, hai Fal. Apa khabar? Dah lama tak jumpa Fal kan? Mana sudah? Sekejap. Mana sudah? Okey, dia cakap idea untuk menulis dalam kita punya list kesyukuran tu, saya sangat bersyukur kerana apa yang kita ada. Contohnya saya sangat bersyukur mempunyai mata. Sebab apa? Kenapa kita bersyukur ada benda tu? Contohnya saya sangat bersyukur kerana mempunyai mata. Sebab saya boleh melihat alam ini. Sebab saya boleh melihat ahli keluarga saya. Macam tu. Ataupun itu yang pertama. Yang kedua, I am so happy and grateful for. Saya sangat gembira dan bersyukur dengan apa? Kerana apa? Okey. Dia punya idea ialah kita tulis benda yang kita syukur tu, kenapa kita bersyukur dengan benda tu. Sebab itu menunjukkan yang kita sangat menghargai benda tu. Kan macam kalau cakap saya bersyukur ada mata sebab saya boleh melihat alam ini. So kita hargai, kita menggunakan kita punya mata tu. Macam tu. Okey?
So apa yang kita boleh syukurkan? Yang pertama, dia punya topik dia yang kita boleh syukurkan. Okay, yang pertama ialah kesihatan dan badan kita. Okey, fizikal kita kan. Kalau nak describe fizikal kita ni, satu-satu anggota kita tu pun memang dah berjela, dah boleh buat novel kot. Kan, kalau nak cerita kesyukuran kita pada kita punya badan je. Work and success, maksudnya kita punya kerja dan kita punya kejayaan. Contohnya kita ada pekerjaan, walaupun apa je pekerjaan kita, semua pekerjaan adalah baik. Okey, jangan kita rasa yang kalau kita ni kerja yang biasa-biasa je, kita rasa macam alah aku ni, contoh sebagai mungkin kita kerja cleaner kan, kita kerja cleaner, dia rasa macam alah aku ni kerja cleaner je, apalah sangat kan. Jangan sekali-kali rasa macam tu. Okey, walaupun you kerja cleaner, tapi kalau saya pun saya ni kerja yang macam apa, kerja yang japa jusa ke apa kan, saya tak sanggup pun nak sapu, saya pun tak sanggup kan. So apa ni, ada saya ingat satu cerita apa yang daripada yang ni yang pakar motivasi tu, cerita yang pakar motivasi dari Indon. Dia cerita ada seorang ni dia bekerja sebagai dia macam apa kerja dia? Dia kerja isi bahan api dalam kapal. Kapal terbang kan, isi bahan api. So dia cakap lah kan, dia pergi macam mengadu lah kan. Dia cakap macam dia punya kerja ni macam dah lah gaji kecil tapi kerja teruk kan, macam tak adil lah kerja dia macam tu. Dan dia isi bahan api tu macam orang boleh pergi sana sini macam tu, tapi dia masih dekat situ, tak ada apa-apa pun kan. So apa yang pakar motivasi tu cakap, saya lupa dah nama apa dia tu. Dia cakap macam ni, dia cakap sepatutnya you kena bersyukur kan, sebab kalau you tak ada, kalau you tak masukkan bahan api tu dalam kapal, orang lain tak boleh nak fly. Okey, sepatutnya you kena bersyukur dengan apa yang you dah bagi pada orang. Sumbangan you memang sangat besar kan. Dengan you bekerja masukkan apa tu, bahan api tu, walaupun you rasa macam tak glamour kan, orang tak pandang pun, tapi orang boleh pergi ke Mekah, orang boleh pergi beribadah kerana you kan, orang boleh pergi buat kerja kerana you. Okey, kalau you tak ada, dia orang pun tak boleh buat kerja. So you kena rasa syukur, rasa bangga dengan sumbangan yang you dah berikan pada orang lain. Okey, so insya-Allah walaupun apa dia, pekerjaan dia tu macam dia rasa macam sangat tak glamour kan, duduk kat belakang, orang tak pandang pun, orang tak kenal pun dia siapa. Tapi jika dia bersyukur, jika dia rasa bangga dengan diri dia, dia tolong ramai orang, insya-Allah Allah yang akan pandang dia. Kan, walaupun manusia tak pandang, tak apa kan. Insya-Allah yang makhluk-makhluk di langit yang akan pandang. Okey, to work and success. Okey, yang ketiga ialah pasal money. Okey, pasal duit. Jadi bersyukur dengan duit yang kita ada, walaupun sesikit-sikit duit, walaupun ada 10 sen pun, tapi kalau tak ada 10 sen tak cukup 1 juta kan, betul tak? Jadi bersyukurlah dengan duit yang kita dapat. Dan pasal duit ni juga bersyukur dan uruskan duit dengan baik. Jangan syukur je tapi tak pandai nak uruskan duit. Okey, walaupun kita ada duit sikit, bila kita uruskan duit tu dengan baik, bila kita dapat duit yang banyak pun kita akan berjaya uruskan dengan baik. Sebab ada orang dia ada duit banyak kan, tapi tak pandai nak uruskan duit. Dapat 1 juta hari ni, besok dah habis 1 juta. So no point ada duit banyak-banyak pun kan. Okey, yang keempat ialah relationship. Okey, hubungan. Okey, apa ni, contohnya macam hubungan dengan keluarga, hubungan dengan kawan-kawan. Okey, Ayu, Pohon Comel, Dr. Fida. Okey, nanti saya revealkan apa saya punya rahsia. Okey, hubungan, syukur kan ada orang yang baik dengan kita contohnya kan. Okey, pasal hubungan ni, saya nak share satu doa Nabi Daud yang saya dengar masa saya dengar dari radio lah masa nak pergi kerja hari tu. Okey, dia minta macam ni, minta ya Allah, sekejap saya cari dulu. Tapi best sangat doa dia.
Okey. Ya Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Dan aku memohon kepadamu perbuatan yang dapat menghantarkanku kepada cintamu. Ya Allah, jadikanlah cintamu lebih ku cinta daripada diriku dan keluargaku serta air dingin. Ini dalam kurungan dia, air dingin di waktu panas terik. So maksudnya dia minta, okey, kena minta dengan Allah cinta dia. Bukan dia perasan perasan dia Allah sayang kita kan. Memang Allah sayang, tapi kita kena sentiasa minta dengan Allah. Okey. Nabi pun minta cinta Allah, apatah lagi kita kan. So boleh amalkan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Dan aku memohon kepadamu perbuatan yang dapat menghantarkan cintamu padaku. Macam tu. Ya Allah, jadikanlah cintamu lebih ku cinta daripada diriku sendiri dan keluargaku serta air dingin di waktu panas. Okey. Okey, so yang kelima. Yang kelima ialah passion. Passion ni macam kita punya impian lah. Okey, macam passion ni sebenarnya kita punya passion tu dia macam impian lah kan, nafsu impian kita. So kita kena bersyukur juga dengan impian kita. Sebab bila kita hidup dalam impian, kita hidup dalam harapan, kita akan usaha untuk capai apa yang kita nak. Okey, sebab itulah sifat manusia sebenarnya. Sifat manusia ni dia sentiasa nak maju. Okey, sentiasa nakkan sesuatu dan sentiasa nak berusaha kepada benda tu. So bila you tak ada impian, sebenarnya dia macam mati dalam hidup. Macam tu, hidup dalam mati mati dalam hidup. Maksudnya you dah tak rasa nakkan sesuatu daripada dunia ni. Kan, walaupun dunia ni, kita kata dunia ni macam ibarat bangkai lah, ibarat apalah, tapi Allah ciptakan dunia ni untuk kita kecapi apa nikmat yang dia bagi kat dunia ni. So sebagai manusia, kita kena ada kita kena ada impian, kita kena ada wawasan untuk maju dalam hidup kita. Okey, so benda tu pun kita boleh bersyukur. Okey, yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam, happiness, kebahagiaan. Okey, apa yang membahagiakan kita? Okey, anak-anak, apa-apa yang kita dapat kan, orang bagi pada kita, kita rasa happy. Okey, boleh tulis semua dalam tu. Kasih sayang. Okey, kasih sayang yang orang sekeliling kita, family kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita. Okey, kasih sayang. Okey, yang seterusnya alam sekitar ni. Okey, alam sekitar kita pun kita boleh syukuri. Okey, contohnya cuaca ke kan. Cuaca yang baik. Bersyukur nikmat bumi. Kita hidup di bumi kan, ada udara, ada apa semua, nikmat udara lah kan, nikmat air dan matahari. Okey, tu dia cakap. Apa dah tadi? Okey, yang seterusnya material goods and services. Okey, apa-apa yang orang servis pada kita, apa yang orang bagi pada kita. Sekarang ni saya nak berterima kasih kepada GDEX sebab walaupun musim PKP ni diorang memang sebab Shaklee memang guna Shaklee guna GDEX sebagai kurier rasmi lah. So sekarang ni staff Shaklee tak boleh kerja. So memang barang-barang tu semua staff GDEX yang akan pack dan diorang akan hantar. Dan even public holiday ke hari Ahad ke, diorang sanggup turun bekerja. Saya sangat berterima kasih kepada mereka. Sangat-sangat bersyukur. Okey. Ataupun apa-apa yang you boleh fikir lah. So sekarang ni dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dah ada 9 dah. 9 benda kita boleh syukuri setiap hari. So memang tak ada masalah nak menulis dalam jurnal kesyukuran tu. Okey. Okey, boleh So macam mana you nak buat, tak kisah, you boleh cari apa-apa buku je. Kalau saya guna buku ni.
Ni buku saya, ni jurnal kesyukuran saya. Sudah tulis dah banyak dah. Okey. So tulis setiap hari. Sebenarnya bila you tulis benda ni kan, you memang akan perasan. Okey, memang akan barulah you akan nampak kuasa syukur tu. Akan nampak sendiri. Okey, tulis tanpa apa nama ni? Tanpa tertinggal lah. Okey, tulis dengan konsisten setiap hari. Okey, ada orang cakap 21 days, ada cakap 40 days. Tapi biarlah benda tu jadi you punya habit. Okay, setiap hari bangun tidur, sebelum sembahyang subuh ke, selepas sembahyang subuh ke, tulis dulu jurnal kesyukuran. Okay, semoga kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur, dan semoga Allah sentiasa pandang pada kita dan melimpahkan rahmatnya kepada kita. Amin. Okey, saya rasa sampai sini je lah. Okay, sharing saya pada pagi ini. Terima kasih kepada orang yang join. Okay. So saya nak reveal lah kan. Sebab tadi ada orang puji. Orang puji, dia cakap cantik makeup hari ni. Sebenarnya kalau you all nak tahu, ni ada filter dia tahu dalam live ni, ada filter dia yang makeup. Tadi saya nak tukar yang mirror image tu, saya nak tukar. Lepas tu saya main-main, tiba-tiba terkeluar pula benda ni. So macam cantik je, okey lah. Okay, sebenarnya bukan saya makeup pun, ada filter dia. Okay. But anyway, memang saya makin cantik pun. Okay, itu saja daripada saya pagi ni. Terima kasih semua. Okay, semoga kita boleh jumpa lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.